Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita dapat bertemu lagi pada hari ini dalam pelajaran kita, iaitu pelajaran Tauhid. Menghayati dan mengenali Islam. Pelajaran Tauhid, menghayati dan mengenali Islam. InsyaAllah, kita mulakan pelajaran pada hari ini dengan membaca doa sebelum mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kita pergi pada tajuk pelajaran kita yang bersambung pelajaran lepas. Kalau pelajar-pelajar buka, saya bagi hari ini saya dah tandakan warna hijau. Tajuknya saya dah tandakan warna hijau. Okey, di sini. Siri yang kedua, tajuk kita sambung dalam pelajaran Tauhid ini, menghayati dan mengenali dan menghayati Islam. Kita wajib, tajuk seterusnya, wajib menerima Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang wajib menerima Islam, mengamalkan dan melaksanakan ajaran Islam sepenuhnya. Amalkan, laksanakan ajaran Islam itu sepenuhnya. Tidak boleh amalkan separuh sahaja, sebahagian sahaja, ataupun tak boleh mencampur adukkan, tak boleh menolak sebahagian, tak boleh mencampur adukkan dengan ajaran yang bertentangan. Kena laksanakan dengan ajaran Islam itu sepenuhnya, amalkan dengan sepenuhnya. Firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Udkhulu fis silmi kaffah. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 208. Artinya, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya. Masuklah kamu ke dalam agama Islam. Udkhulu, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Fis silmi kaffah, dengan mematuhi segala hukumnya, pada segala hukum-hukum Islam. Tak ada kita amalkan sebahagian sahaja ataupun kita ambil apa yang kita fikir perlu sahaja. Islam tu sesuai pada sepanjang masa, pada setiap hari, pada setiap zaman, daripada zaman Nabi Adam alaihi salam hingga ke Nabi Muhammad sampai ke hari kiamat. Islam itu sesuai selama kita hidup di dunia, selama belum hari kiamat. Mengenai kepercayaan, fahaman dan amalan yang bertentangan dengan Islam, ini fahaman yang bertentangan dengan Islam diistilahkan sebagai jahiliyah. Fahaman jahiliyah, amalan jahiliyah. Sekarang ada lagi ke orang yang fahamannya bertentangan dengan Islam? Orang yang kepercayaannya bertentangan dengan Islam?
yang amalannya bertentangan dengan Islam? Ada lagi ke? Sama-sama kita renungkan dan fikirkan. Saya rasa ada. Berpandukan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج جاهلية الأولى. Surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayat 33. Artinya, hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memperingatkan akan bahaya fahaman amalan jahiliyah dengan katanya. Ini kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Innama tanqadu ural Islam urwatan urwatan idza tasha'a fil islami man lam ya'rif al-jahiliyah. Artinya, wibawa Islam akan hancur. Wibawa Islam akan hancur sedikit demi sedikit apabila di kalangan Islam lahir orang yang tidak mengetahui Islam. Orang yang berpegang wibawa, orang yang berpegang pada Islam tu akan hancur. Tak ada jati diri Islam, wibawa Islam. Orang yang tak ada jati diri Islam. Maka lahirlah jahiliyah moden. Lahirlah jahiliyah moden. Dah hancur, lahirlah jahiliyah moden. Sekarang ni pun ada orang jahiliyah, orang yang menyembah patung berhala bertentangan dengan syariat Islam, orang yang mengamalkan ajaran-ajaran bukan Islam. Ramai orang menganggap jahiliyah ini hanyalah pada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Zaman Nabi lahir dulu banyak orang menyembah berhala, tapi bukan zaman tu sahaja. Sedangkan pada hakikatnya jahiliyah berlaku di sepanjang zaman selama terdapat kepercayaan, fahaman, ideologi dan amalan yang bertentangan dengan Islam. Selama ada amalan yang bertentangan dengan Islam, fahaman, kepercayaan, ideologi, idea-idea yang bertentangan dengan Islam, itu dianggap jahiliyah. Jahiliyah berlaku sepanjang zaman. Sepanjang zaman jahiliyah berlaku. Anggapan sedemikian timbul sebab mereka mengenali dan memahami Islam sebagai adin, iaitu Anggapan sedemikian timbul sebab mereka tidak mengenali Islam, tidak mengenali dan memahami Islam sebagai adin. Mereka tak kenal. Sebab mereka tak kenal Islam itu sebagai adin, agama. Cara hidup yang lengkap dan sempurna. Ad-din, agama, cara hidup lengkap dan sempurna sampai ke hari kiamat. Ini berarti ada pada mereka unsur tidak mengenali. Ini dari segi bahasa Arabnya, tidak mengenali, jahil. Orang yang tak kenal, orang yang jahil. Orang yang bodoh juga orang yang jahil. Orang yang tidak mengerti juga orang yang jahil. Seterusnya mereka pula menerima pengaruh kepercayaan, fikiran, kebudayaan, fahaman, ideologi dan amalan bertentangan dengan ajaran Islam yang dilahirkan dengan istilah moden. Istilah moden kita tengok dekat bawah ni. Dengan slogan kebebasan. Kalau nak bebas digunakan liberalisme. Kalau nak keseronokkan digunakan hedonisme. Kalau nak gaya hidup baru digunakan perkataan new trend ataupun fashion. Ini adalah jahiliyah, bentuk jahiliyah moden. Sebenarnya banyak lagi jahiliyah moden ni, baru sikit disebut.
Akibat kejahilan ini mereka terjebak ke dalam banyak ni. 1, 2, 3, 4. Terjebak ke dalam yang pertama, penyelewengan akidah. Mereka menyembah apa? Patung berhala. Mereka mengamalkan ajaran sesat. Mereka minta selain daripada Allah. Ajaran sesat termasuk menilik nasib dan juga akhir membawa kepada murtad. Yang kedua, maksiat dalam berbagai-bagai kategori dengan meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram, atau secara umumnya melakukan yang munkar dan meninggalkan yang ma'ruf. Maksiat yang banyak amalan maksiat yang dilakukan, serta mereka meninggalkan yang wajib. Tinggalkan yang wajib, lakukan yang dilarang. Yang ketiga, keruntuhan akhlak. Akhlak makin tidak menjadi cantik. Runtuhnya akhlak, makin buruk akhlaknya, rendahnya nilai manusia. Sebab tu dikatakan lebih buruk daripada binatang. Lebih buruk perangai daripada haiwan. Haiwan kasihkan anak, manusia tidak mengasihkan anak. Yang keempat, perlanggaran terhadap hukum Allah dan bertindak mengikut akal dan nafsu semata-mata. Mereka mengutamakan akal dalam hidup dia. Mereka mengutamakan nafsu dalam hidup dia. Mereka tidak mengutamakan Al-Quran dan ajaran Rasulullah. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dan sunnah Rasulullah. Sebahagian generasi muda terjebak dalam aliran yang tersebut tanpa memikirkan akibatnya terhadap keislaman mereka. Bergaul bebas antara lelaki dan perempuan dan antara berbagai-bagai agama. Dan aktiviti maksiat yang dirancang atau tidak dirancang telah menyebabkan berlaku. Mereka ni bergaul bebas. Tak ada batasan. Melakukan pelbagai maksiat. Berlaku 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7. Banyak. Gejala murtad. Memeluk agama Kristian, Hindu dan Buddha. Ni bahaya sangat. Dosa yang Allah Ta'ala tidak ampunkan adalah dosa mensyirikkan Allah Ta'ala. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak diampunkan. Tempatnya di dalam neraka. Gejala murtad, mereka syirik Allah. Memeluk agama Kristian, mereka mensyirikkan Allah. Memeluk agama Hindu, Buddha, mereka mensyirikkan Allah. Yang kedua, hubungan haram dan sumbang yang membawa kelahiran anak di luar nikah. Ini adalah perkara yang saya sebutkan juga tadi. Perkara sumbang. Mereka tidak kasihi, kalau ayah tidak kasihi anak. Ataupun mereka sebagai kawan, mereka melakukan perkara sumbang. Gaya hidup pasangan sebelum nikah. Ini gaya hidup bukan orang Islam. Kita kena renungkan balik apa yang kita dah buat sebelum ini. Lepas tu, yang keempat, gejala meninggalkan kewajipan terutamanya salat. Salat selalu ditinggalkan. Masalah remaja ketika ini, solat selalu ditinggalkan. Tidak solat. Mengabaikan solat. Mengabaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Malah buat apa yang Allah Ta'ala larang. Berbagai-bagai maksiat seperti minum arak. Ni ada juga yang dah terjebak. Berjudi, mengambil dadah dan menghidugam. Kalau dulu menghidugam, mengambil dadah tak ada lagi, tetap ada lagi sekarang. Mencuri dan lumba haram. Mereka meletakkan diri mereka ke kancah maksiat. Hidup mengikut runtunan hawa nafsu ammarah yang meletakkan martabat mereka lebih rendah daripada haiwan. Mereka tidak ada lagi sifat kasih mengasihi, tidak ada lagi panduan dalam hidup mereka. Mereka hidup lebih teruk daripada haiwan. Yang ketujuh, terikut-ikut
cara hidup masyarakat bukan Islam. Kita ni terikut sangat masyarakat bukan Islam. Mereka hidup tak ada panduan, tak ada pegangan. Tapi kita suka sangat terikut-ikut. Sedangkan kita dah ada panduan, kita dah ada pegangan. Tapi kita menganggap pegangan dan panduan itu menyusahkan. Sebab itulah kita nak ambil jalan mudah yang amat bertentangan dengan hukum, nilai dan akhlak Islam, terutamanya di kalangan belia sama ada perlakuan, pakaian, kegemaran. Kita tengok perlakuan orang sekarang, muda-muda sekarang, pakaian, kegemaran, sehingga luntur syiar, tak ada lagi lambang agama dan tak ada lagi identiti Islam pada diri seseorang individu itu. Tak kiralah tua ke muda. Kemudian kita lihat lagi, kebebasan itu menghanyutkan mereka mereka dalam keseronokan melayani nafsu amarah yang terus-menerus menjerumuskan mereka ke jurang kehancuran dan keburukan mengikut aliran dan fashion jahiliah moden. Inilah yang bahaya. Mereka terjebak ke jurang kehancuran. Akhirnya ditakuti Islam yang ada pada diri mereka hanyalah pada nama dan keturunan sahaja. Okay, kita pergi tajuk seterusnya, bagaimana kamu dapat menjaga Islam. Bagaimana kamu dapat menjaga Islam? Yang pertama, fahami dan hayati sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena hidupkan apa yang Nabi suruh, kena buat apa yang Nabi suruh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Islamu an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa taslimuka 'ala ahlik faman anta qasa syai'an minhunna fahuwa sahmun minal Islam yada'ahu wa man tarakahunna faqad wali fil Islam zahru. Riwayat Al-Hakim. Artinya, Islam bermaksud hendaklah kamu menyembah Allah. Itulah Islam. Hendaklah kamu menyembah Allah. Sedangkan kita selalu leka tentang salat. Kita kena tahu, menyembah Allah itu wajib. Salat itu wajib. Perkara pertama yang akan ditanya di dalam alam kubur dan di padang mahsyar, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Tak sekutukan Allah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Itulah Islam. Tak mempersekutukan Allah. Mendirikan salat, kemudian mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji, menyuruh kepada perkara kebajikan, melarang daripada perkara munkar dan mengucap salam terhadap keluarganya. Itulah yang Nabi ajarkan tentang Islam. Apa yang Nabi ajarkan ni boleh mencegah kita daripada perkara-perkara yang buruk. Sesiapa yang mengurangi sesuatu daripada perkara yang tersebut, maka ia telah meninggalkan sebahagian daripada Islam. Dan sesiapa yang meninggalkannya, maka ia telah membelakang Islam. Jangan tinggalkan sebahagian, jangan tinggalkan semua. Yang kedua, kita lihat yang kedua. Pelajari, fahami dan sayangi Islam serta laksanakan tuntutan Islam. Laksanakan tuntutan Islam, sayang Islam, pelajari Islam, menuntut ilmu itu adalah wajib. Banyak kali dah ustaz-ustazah kamu dah pesan, menuntut ilmu itu adalah wajib. Pelajari, fahami, sayang Islam. Pelajari, fahami dan jauhi jahiliah. Kita belajar tentang jahiliah, lepas tu kita kena jauhi. Belajar, faham, lepas tu kena jauhi jahiliah. Kita kena tahu amalan-amalan jahiliah ini amat penting. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu amalan tu boleh ke tak boleh. Yang keempat, istiqamah.
sentiasa menunaikan solat. Istiqamah ni sentiasa menunaikan solat dan menjauhi maksiat dan perbuatan-perbuatan sia-sia. Yang kelima, patuhi amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam, yang kelima tadi, kena ajak orang buat baik, kena tinggalkan perkara yang jahat. Yang keenam, lakukan jihad bagi mempertahankan kesucian Islam. Kena jihad. Jihad ni bukan mudah. Jihad ni perkara yang memerlukan banyak pengorbanan. Jangan ikut nafsu. Jihad pertahankan Islam, memelihara keutuhan dan keunggulannya. Yang ketujuh, bergaul dengan ahli keluarga, ahli ilmu, bergaul dengan ahli ilmu. Cari kawan yang ahli ilmu tentang agama dan orang yang saleh. Cari kawan yang macam ni. Kalau kita tak kuat, kita cari kawan yang seperti ini. Amalkan zikir dan doa. Amalkan zikir dan doa. Ini dia zikir dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Ini boleh jadikan doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Ini boleh jadikan zikir dan doa kamu. Boleh masukkan dalam doa kamu. Ini juga satu lagi. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Okey. Setakat tu dulu pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah sebentar lagi saya akan bagikan link untuk kuis Google Form dan juga kuis yang akan saya bagikan sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farudduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.